Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibn Taymiyah telah menyatakan, innallaha yuqimud daulah al-adilah walau kanat kafirah, wala yuqimud daulah zalimah walau kanat muslimah. Yang berarti sesungguhnya Allah akan menegakkan dan mempertahankan sebuah kerajaan yang adil walaupun ianya kafir, dan tidak akan mempertahankan, malahan akan memusnahkan kerajaan yang zalim walaupun ianya muslim. Ini merupakan satu penulisan yang bertujuan untuk menggalakkan dan mendorong pemerintah-pemerintah di negara-negara umat Islam supaya mementingkan persoalan keadilan dan jangan menganggap bahawa semata-mata kerana mereka adalah kerajaan Muslim, maka mereka akan dilindungi. Kata-kata yang sama dengan semangat yang sama bukan sekadar dikatakan oleh Ibn Taymiyah. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Nasihat Al-Muluk, Nizamul Mulk, ulama Al-Tusi di dalam kitabnya Siyar Al-Muluk juga mengeluarkan kata-kata yang mempunyai makna dan nasihat yang sama, yang berbunyi, Al-Mulk yabqa ma'al kufr wala yabqa ma'azzul. Maknanya kerajaan boleh kekal walaupun ianya kafir, tetapi kerajaan tak boleh kekal kalau ianya zalim. Datuk Speaker, kerajaan Perikatan Nasional dan golongan Muafakat Nasional adalah kesatuan atas sama-sama Melayu Islam semata-mata, tanpa memberikan penekanan dan penegasan kepada persoalan keadilan dan menentang kezaliman. Atas semangat inginkan kesatuan di kalangan orang Melayu yang beragama Islam, maka mereka telah bersekongkol dan bersepakat untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Perikatan Nasional ini merupakan satu kerajaan yang tidak mempunyai asas yang kukuh. Walaupun Yang Berhormat Sikh tempoh hari telah menyebut, bersatu kita kukuh, bercerai kita roboh. Hanya bersatu atas dasar kaum dan agama yang sama tidak mencukupi. Malahan ianya merupakan satu asas yang rapuh oleh kerana ianya merupakan kerajaan yang dibentuk sekadar ingin membentuk kerajaan yang mana ahli-ahli parlimen diikat melalui tawaran jawatan dan kedudukan, sama ada sebagai timbalan menteri ataupun menteri, dengan diadakan satu kabinet yang begitu besar dan ditawarkan jawatan-jawatan di dalam GLC dan sebagainya. Kerajaan Perikatan Nasional terhasil atas tindakan khianat, dan mereka yang khianat disokong oleh MP-MP lain, utamanya UMNO, GPS dan PAS. Khianat ini adalah satu kezaliman terhadap rakyat jelata yang telah memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk memerintah. Oleh kerana ianya berada atas satu asas dan dasar yang zalim, maka saya yakin ianya tidak akan bertahan lama. Bagi saya, UMNO dan pihak-pihak yang lain menyokong pengkhianat untuk membentuk kerajaan tidak menghairankan. UMNO pernah melakukannya sebelum ini semasa kerajaan negeri Perak, yang mana tindakan khianat dan pembentukan kerajaan pintu belakang
telah dikutuk oleh almarhum Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dengan sekeras-kerasnya. Yang menghairankan saya ialah tindakan PAS yang sanggup menyokong golongan pengkhianat, sedangkan ianya merupakan satu sikap dan pendirian yang bercanggah dengan tuntutan Islam. Islam mengutamakan sifat amanah dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan khianat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi mereka-mereka yang tidak ada amanah pada diri mereka. Sedangkan sokongan terhadap pengkhianat amat tidak bertanggungjawab. Silakan. Terima kasih Muhammad Shah Alam. Saya ingin bertanya berkenaan dengan isu khianat tadi. Adakah tindakan beberapa ahli parlimen yang keluar daripada PAS selepas kalah pemilihan Muktamar 2015 juga boleh ditafsirkan sebagai khianat? Terima kasih Muhammad. Terima kasih. Saya pun memang mengharapkan soalan itu ditanya. Ya, kerana tindakan kita tidak menghasilkan jatuhnya kerajaan, nombor satu. Nombor dua, kita telah keluar daripada PAS kerana PAS yang telah menang, khususnya di kawasan dan negeri seperti negeri Selangor, telah menang dengan sokongan Pakatan Rakyat. Dan saya sebagai calon di Shah Alam telah melihat bagaimana anggota PKR, anggota DAP telah bekerja keras mengempen untuk saya. Dan akhirnya saya mencapai kemenangan. Sedangkan PAS berusaha untuk keluar daripada Pakatan Rakyat dan itu merupakan pengkhianatan oleh PAS terhadap Pakatan Rakyat. Kekuatan PAS sebenar di Shah Alam boleh dilihat dalam pilihan raya yang ke-14 di mana saya telah bertanding atas tiket Pakatan Harapan dalam pertandingan 3 penjuru. Dan dalam pertandingan 3 penjuru itu calon PAS mendapat jumlah undi yang paling rendah di kalangan 3. Ini menunjukkan bahawa sokongan PAS yang telah diperolehi dalam pilihan raya umum sebelum itu adalah atas sebab Pakatan Rakyat. Sebenarnya PAS melakukan satu kesilapan besar, meninggalkan Pakatan Rakyat. Kalau PAS bersama dengan Pakatan Harapan sekarang ini, PAS akan mempunyai hampir 40 kerusi parlimen. Di antara sekarang dengan amanah 18 dengan 11 adalah sudah 29. Ada lagi kerusi-kerusi yang boleh dimenangkan. Tetapi oleh kerana ada niat untuk khianat, berdiri sendiri dengan andaian sendiri lagi kuat, maka walaupun menang di Kelantan dan Terengganu dan sekarang ini di Kedah, hakikatnya kalau PAS bersama dengan Pakatan Harapan dalam PRU ke-14, kita ada kerajaan di Johor, kita ada kerajaan di Melaka, kita ada kerajaan di Perak, kita ada kerajaan di Negeri Sembilan, kita ada kerajaan di Kedah, kita ada kerajaan di Selangor, yang mana kesemuanya PAS akan menyertainya. Hari itu Pasir Putih, Pasir Putih kata nak tunggu pilihan raya ke-15 nak dapat 2/3. Hakikatnya kalau tak keluar daripada Pakatan Rakyat tempoh hari dan membawa dasar Melayu Islam dan kekal sebaliknya dengan dasar PAS for All yang telah diperjuangkan oleh almarhum Tok Guru Nik Aziz, kita sudah boleh dapat 2/3 sekarang. Setiu. Minta maaf ya. Setiu. Salam setiu. Sokongan terhadap pengkhianat amat tidak bertanggungjawab. Setiu minta laluan. Masa tak mengizinkan. Sikit je. Kalau ada masa saya beri. Sokongan kepada kerajaan yang diasaskan oleh pengkhianat tidak bertanggungjawab. Walaupun disokong UMNO, PAS, Kerajaan Perikatan Nasional tetap merupakan kerajaan lemah bagaikan telur di hujung tanduk. Majoriti yang tipis, beza 3 saja. Kerajaan lemah tidak akan menghasilkan keyakinan di kalangan pelabur, malahan di kalangan rakyat dan semua merasa tidak aman. Ini merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab
yang hasilnya kerajaan yang lemah dan pengkhianatan yang seperti ini adalah bercanggah dengan kepentingan rakyat dan negara. Tindakan sokongan Salam, kepada setuju sekali lagi. pengkhianat juga Nanti tukar tajuk lain pula. tindakan yang tidak bertanggungjawab. Boleh, setuju, Bukan betul. sekadar pengkhianat yang tidak bertanggungjawab, kerana tindakan mereka telah menghasilkan satu kerajaan yang lemah daripada kerajaan yang asalnya kukuh, yang pelabur pun selesa, rakyat pun rasa aman. Tetapi bila mereka khianat, terhasil satu kerajaan yang lemah bagaikan telur di hujung tanduk, oleh kerana bukan sekadar mereka khianat, tetapi mereka disokong oleh golongan yang suka pada pengkhianat. Parti Islam yang berpegang pada Islam seharusnya menolak pengkhianat dan hormati mandat serta pilihan rakyat. Tidak wajar sekali-kali menyokong pengkhianat, lebih-lebih lagi untuk menghasilkan kerajaan lemah dan tidak stabil. Parti Islam sebaliknya, kalau benar-benar pegang kepada ajaran Islam, membantu kerajaan yang dikhianati dan bukan pengkhianat. Rakyat sedang melihat. Menyokong PH yang dikhianati akan menghasilkan kerajaan yang lebih stabil. Kalau sekarang ni ada 109, kalau PAS yang ada 18 bersama dengan PH, kita akan ada 127 kerusi. Kerajaan yang stabil. Ini tindakan parti yang bertanggungjawab, bukan menyokong pengkhianat dan menghasilkan kerajaan yang lemah dan tidak dihormati. Saya beri sepang pasal saya ambil petikan tulisan Imam Ibn Taymiyah daripada Salam. Terima kasih pada Syah Alam. Syah Alam, saya nak tanyalah Syah Alam, Syah Alam ni tak patutlah ambil kajian. Bila ambil kajian ni, boleh dapat GLC, dapat duta khas, dapat di menteri. Okeylah tu, apa Syah Alam nak marah-marah ni? Terima kasih. Baik, terima kasih YB Sepang. Saya ingat soalan itu semua tahu jawapannya. Perjuangan kita bukan untuk itu, tetapi perjuangan kita ialah untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, yang maju, yang bersatu padu, di mana perkauman ditolak dan kezaliman dilihat jijik dan tidak ada tempat. Saya nak jawab juga Pekan, yang berhormat Pekan, yang dalam ucapannya, yang bab ini dah habis, saya masuk bab nak jawab ucapan YB daripada Perikatan Nasional. Saya jadi menteri kan nak jawab ni? Ya, insya-Allah. Pekan akan ada menyebut DBKL meluluskan perhimpunan tablik semasa suasana pandemik. Hakikatnya bukan DBKL yang meluluskan, tetapi sebaliknya pihak polis yang di bawah Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Yang Berhormat Pagoh. Kalau Pekan tak puas hati, tanyalah YB Pagoh, ya. DBKL hanya meluluskan permohonan tutup jalan yang dipohon penganjur setelah perhimpunan diluluskan pihak polis. Tapi yang lebih teruk dan lebih dahsyat dari meluluskan perhimpunan tablik pada masa pandemik adalah menjatuhkan kerajaan pada ketika pandemik. Ini menyebabkan tindakan untuk menangani perhimpunan tablik tidak dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Ada Rompin pula menyebut kerajaan PH jatuh selepas menang PRU kerana tidak menunaikan janji manifesto. Maka oleh kerana itu hilang mandat. Kalau itulah hujahnya, sepatutnya Yang Berhormat Rompin menasihati pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, tunggulah PRU 15 dan biarlah rakyat yang menjatuhkan Pakatan Harapan. Kalau benar Pakatan Harapan tidak menunaikan janji-janjinya, tak perlulah tebuk atap ataupun gunakan pintu belakang. Akhirnya, oleh kerana saya mantan Menteri Wilayah Persekutuan, saya nak tanya Menteri Wilayah Persekutuan, adakah benar Majlis Perwakilan Penduduk yang baru telah dibentuk dan ianya dibentuk tanpa merujuk kepada ahli-ahli parlimen
kawasan-kawasan mereka. Ya. Lalu kalau ahli parlimen tak dirujuk, Majlis Perwakilan Penduduk ni dilantik atas cadangan siapa? Bahagian UMNO? Cawangan UMNO? Tidakkah ini merupakan satu tindakan yang zalim dan tidak menghormati mandat rakyat? Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam.